Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Fitri untuk sesi pembelajaran secara atas talian bagi subjek akidah tahun 4. Baik anak-anak, masih bersemangat? InsyaAllah. Ustazah harap masing-masing kekal bersemangat untuk teruskan sesi pembelajaran secara atas talian. Baik, tajuk kita untuk subjek akidah pada hari ini ialah tajuk yang pertama, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Okey, kita tengok dulu pengertian qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Selalu dengar orang sebut terserahlah kepada qada dan qadar. Terpulanglah kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar ni? Kita tengok. Qada ialah ketentuan, Ustazah merahkan ni, ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang atau akan berlaku kepada seseorang. Kesemuanya telah ditentukan sejak azali. Okey, manakala qadar pula, pelaksanaan sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sama ada perkara yang baik atau buruk. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Okey, nak mudah cerita je macam ni. Qada ni ialah perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Allah dah tetapkan dah. Kita sejak pada azali lagi. Maknanya kita tak wujudnya kita ni lagi, Allah dah tetapkan dah. Tapi qadar ni pula ialah bagaimana qada ni berlaku, ataupun bagaimana qada ni berlaku, ataupun kesinambungan daripada qada. Kita cuba tengok pelaksanaan kepada qada ni. Kita tengok contoh dia. Okay, contoh qada. Rezeki rupa paras, umur atau ajal seseorang. Okay. Rezeki rupa paras, kita selalu dengar jodoh, pertemuan, ajal, jodoh, pertemuan, itu semua ditentukan oleh Allah. Jadi ni rezeki rupa paras, umur atau ajal tu, termasuk jodoh, semua ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukan segala-galanya sejak azali. Maknanya kata bayi tu belum lagi, seorang bayi telah ditakdirkan untuk lahir. Okey, contohnya Ali ditakdirkan untuk lahir. Sejak dalam kandungan lagi Allah dah tentukan rezeki dia. Banyak mana rezeki Ali ni. Apa rupa paras nanti? Dah keluar nanti apa rupa paras Ali ni? Tinggi ke, rendah ke? Umur dan ajal juga dah ditetapkan. Allah dah tetapkan. Contohnya Ali ni akan meninggal ketika umur 50 tahun. Ali akan meninggal ketika umur 50 tahun. Itu ialah qada yang Allah dah tentukan. Ketentuan yang Allah dah tentukan untuk Ali ialah setakat umur 50 tahun je umur dia. Okey, jadi kita tengok pula qadar. Okey, contoh-contoh qadar ialah kemalangan, kematian, berjaya dalam peperiksaan, sakit, dapat pekerjaan baik. Okey, qadar ni ialah pelaksanaan kepada ketentuan tadi. Maksud dekat sini, apa, bagaimana, bila, dengan apa, itu merupakan qadar. Contohnya Ali tadi, dia punya qada tadi ialah ajal dia. Ajal dia Allah dah tetapkan umur 50 tahun. Tengok Ali tadi, qada dia, ajal dia umur 50 tahun Allah dah tetapkan. Jadi qadar ni ialah dengan cara apa dia mati. Kematian, dengan cara apa dia mati. Bila dia mati, di mana dia mati. Contoh, dengan cara apa dia mati? Dia mati kerana kemalangan. Dengan cara apa dia mati? Dia mati kerana apa? Kerana tak kisahlah, kerana kehilangan darah yang banyak ke, ataupun serangan jantung ke, ataupun lepas tu pukul berapa dia mati, hari apa dia mati, semua tu ialah qadar dekat sini. Jadi dengan cara apa, bagaimana tu ialah qadar, tapi semuanya dah ditentukan oleh Allah. Umur 50 Ali mati. Okey, itu ialah qada. Qada tu ialah ketentuan yang ditentukan oleh Allah sejak azali. Manakala qadar ialah pelaksanaan kepada ketentuan ni. Okey. Kita tengok juga sebagai contoh rezeki tadi. Kita tengok rezeki tadi ialah qada kan. Allah dah tentukan rezeki Ali ni banyak mana. Okey. Qadarnya dia dapat pekerjaan yang baik. Dapat pekerjaan yang baik, dapatlah gaji yang banyak. Betul? Okey, seterusnya kita tengok dalil nakli. Dalil nakli merupakan bukti daripada Al-Quran mengenai qada dan qadar. Tengok surah Luqman ayat 29. Maksudnya, tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah
memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam silih berganti. Dan dia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk satu masa yang telah ditetapkan dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Jadi dekat sini nak tunjukkan qada dan qadar Allah ni ialah Allah dah tetapkan kejadian siang dan malam. Boleh bagi tahu Ustazah, ada ke siapa-siapa yang mampu mengawal kejadian siang dan malam? Kamu tanyalah mana-mana orang-orang hebat sekalipun, profesor sekalipun, dia tak mampu untuk merubah kejadian siang dan malam tu. Itu ialah kuasa Allah, qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Sebagai contoh pasang surut air laut, itu pun tak boleh dikuasai ataupun tak boleh diuruskan oleh sehebat-hebat manusia sekalipun. Tak boleh uruskan pasang surut air laut, kejadian siang dan malam. Semua penciptaan manusia itu semuanya qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah. Baik, kita tengok pula dalil nakli mengenai qadar. Tadi qada, kita tengok pula qadar. Tengok surah Ar-Ra'du ayat 8. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Contohnya, maksudnya, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Allah dah tetapkan. Semua tu ada kadar dia. Okay, surah Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Baik. Kita tengok pula mengenai hukum beriman dengan qada dan qadar. Apa dia hukum beriman dengan qada dan qadar ni? Okay, kita tengok. Hukum beriman dengan qada dan qadar ialah wajib. Kenapa wajib? Sebab beriman dengan qada dan qadar, beriman ni maksudnya percaya. Percaya dengan qada dan qadar merupakan rukun apa? Rukun iman yang ke-6. Jadi wajiblah kita ni sebagai umat Islam kena beriman dengan qada dan qadar. Itu merupakan 6 rukun iman yang ke-6. Jadi wajib kita percaya. Siapa yang tak beriman dengan qada dan qadar, dia ialah manusia yang sombong, yang angkuh, yang merasakan dirinya menguasai dirinya sendiri. Tak ada orang yang mentadbir dirinya, tak ada kuasa besar di atasnya. Sedangkan Allah yang menentukan segala-galanya untuk dia. Jadi kita ni manusia yang lemah, kita ni akan binasa. Kita ni bersifat fana. Allah tu ialah baqa, bersifatnya baqa, terkekal. Jadi kita ni termasuklah alam ni semua akan hancur binasa. Akan tetapi Allah kekal. Jadi kita wajib beriman dengan qada dan qadar. Allah tahu segala-galanya, apa yang akan terjadi kepada kita, apa yang telah terjadi kepada kita dan apa yang bakal terjadi kepada kita, semuanya Allah tahu dan Allah yang tentukan. Jadi kita kalau nak sesuatu tu, apa yang kita perlu buat? Takkan kita nak duduk je berserah macam tu. Nak kaya tapi duduk saja. Tak apalah, nanti Allah bagilah kaya tu. Boleh ke tidak macam tu? Tak boleh. Kita kenalah berdoa. Allah ada berfirman, Udu'uni astajib lakum. Dan berdoalah, nescaya akan aku kabulkan. Jadi berdoalah. Kalau nak kaya, bukan doa saja, usaha dulu. Usaha dan dalam masa sama berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, minta, ya Allah, aku nak kaya, ya Allah. Aku nak kaya bukan kerana aku nak sombong, ya Allah. Aku nak kaya kerana aku nak bantu orang lain, ya Allah. Pemudahkan urusanku, ya Allah. Di samping tu, usaha. Usaha dengan cara apa? Pergi sekolah, belajar, buat peperiksaan betul-betul, berjaya, cari kerja yang bagus. Kamu akan insya-Allah jadi kaya. Berkat rezeki kamu, minta mak tu doakan, insya-Allah akan berjaya. Baik, jika tidak beriman dengan qada dan qadar, apa jadi? Berdosa besar dan menyeleweng akidah, terkeluar pada ajaran Islam sebab tak beriman dengan rukun iman yang wajib ni, rukun iman yang ke-6. Okay, kita tengok pula